Tuan Guru Haji Abdullah Lubuk Tapah, Bukit Ladang, cerita dekat kami. Kata beliau waktu ketika dia duduk di Mekah, dia mula-mula pergi Mekah, Tuan Guru Haji Sa'ad Morgoy suruh dia pergi Mekah. Tuan Guru Haji Sa'ad yang suruh dia pergi Mekah. Tuan Sa'ad kata kat dia, kamu pergi Mekah. Dan Tuan Guru Haji Sa'ad jugalah yang pinang tanah pondok dia di Bukit Ladang tu dekat Tok Guru. Ni Tok Guru cerita sendiri. Tok Guru jelas cerita kat saya. Tok Guru main rumah saya lepas pondok zawiyah saya tu nak buat tu, dia main. Dia antara orang pertama yang main juga. Kalangan para ulama Kedah yang tua-tua ni yang main ke tempat ke rumah saya. Main nak bagi semangat. Jadi waktu dia main tu dia cerita, dia kata Tok Guru Haji Sa'ad pesan, dia pesan kalau kata nak buat pondok ni, kalau boleh ambil tanah tepi jalan, dia kata. Tak ganggu jalan orang. Tak ganggu jalan orang kampung, masalah nanti. Itu juga. Tanah saya masuk dalam sikit ni. Rumah saya duduk dalam sikit. Tu saya kata tanah saya ni macam mana tu? Tu kata kira tepi jalan tu, tepi jalan kecil. Faham? Jalan kecil lah. Tepi jalan kecil, tak tepi jalan besar. Kira boleh lah, dia kata. Tu kata tak apalah. Tok Guru pun cerita, dia kata tanah pondok saya tu, hak di Bukit Ladang tu, hak tolong pinang tanah tu, Tok Guru Haji Sa'ad dia kata. Tok Guru Sa'ad Monggoy. Tok Guru Haji Sa'ad seminggu sebelum dia meninggal, dia pergi jumpa dengan tuan tanah, dia minta untuk serah dekat Tok Guru. Jual ke apa kan, kalau boleh bagi dekat Tok Guru. Tok Guru Jilah lah waktu tu baru balik Mekah. Dan lepas jumpa tu, Tok Guru tak bercakap dah. Tok Guru Sa'ad tak bercakap dah. Senyap sampai dia meninggal. 7 hari lepas tu dia meninggal katanya. 7 hari selepas mana jumpa tanah tu, dia minta dengan tuan tanah. Sampai Tok Guru pun tak tahu. Sampailah tuan tanah mai jumpa, bagi tahu kata Tok Guru Haji Sa'ad mai jumpa dengan saya, minta serah tanah ni dekat Tok Guru. Tok Guru Haji lah. Barulah dia tahu rupanya Tok Guru dah pergi pinang tanah tu. Tok Guru Haji Sa'ad Morgoy suruh Tok Guru Haji lah pergi Mekah. Waktu pergi sampai di Mekah, Tok Guru Haji lah kata dia di Mekah duit tak ada. Sampai kawan-kawan dan yang pergi rombongan dengan dia cadang nak balik dah. Nak balik ke tanah air lah, ke Malaysia. Nak turun tanah air balik. Sebab kes dia kerana duit tak ada. Jadi mereka pun cadang pergi jumpa dengan Pak Dae. Jumpa dengan Pak Dae, dan kemudian waktu jumpa tu Pak Dae tanya, mai buat apa ni? Kata kami mai ni nak bincang dengan Tok Guru, kata kami cadang macam nak balik, duit tak ada. Pak Dae kata apa? Pak Dae kata nak tanya, dia kata duduk kat Mekah ni, duk nampak ada anjing mati tepi jalan, dia kata. Nampak anjing mati tak tepi jalan? Oh, kata tak ada, tak nampak jelah. Anjing pun hidup, dia kata. Anjing pun boleh makan. Takkan hampa nak main mengaji tak boleh makan, dia kata. Pergi duduk depan Kaabah tu, dia kata. Sangkut dekat multazam tu, doa sungguh-sungguh pada Allah Ta'ala. InsyaAllah boleh makan lah. Tapi ada sebahagian balik juga. Hak balik tak ini Tok Guru. Tapi hak kekal Tok Guru Haji lah kekal. Duduk dengan ikut arahan Tok Guru dia. Dan dia buat kerja tak? Dia buat kerja. Kerja dia apa dia? Dia buat cincin. Tok Guru Haji lah kerja buat cincin. Malam-malam dia kata lepas dah habis mengaji, naik atas bumbung rumah. Rumah harapkan je rumah kita. Rumah kita bumbung macam tu. Duduk atas bumbung tu, gelosok turun lah rumah kita. Ya. Ni rumah harap dia, bumbung dia sama dengan di Mekah kan. Dia sutuh, dia panggil sutuh dia tu. Naik atas sutuh tu, duk tempah cincin. Buat, esok pergi jual lah. Sebentuk, 2 bentuk cincin dapatlah, bolehlah makan, kata Tok Guru. Lepas tu Arab bagi pula perak yang untuk Tok Guru buat. Lepas tu balik, dia buat balik. Esok pergi bagi pula, jual. Macam tu kerja dia kata. Cari duit juga. Tapi tinggal pengajian? Tak tinggal. Khatamlah dengan Tok Guru Syekh Kadir Mandili. Kitab Tahrir. Hasyiah Tahrir. Khatam kitab tu, khatam kitab ni apa semua. Berapa tahun Tok Guru duduk ni? Puluh tahun. Duduk di Makkah Al-Mukarramah. Kalau macam tu tak apa. Masalah lah ni, dah kata berniaga tu tinggal terus mengaji. Tak pergi mengaji dah. So kata menikah, lepas menikah tak main dah kelas. Ini masalah. Mai jumpa dengan kita, tanya, Ustaz macam mana nak mengaji? Ustaz? Pergi Mesir. Ustaz macam mana nak mengaji? Saya nak menikah. Kan? Tapi nak mengaji. Macam mana Ustaz boleh semangat mengaji lagi walaupun dah anak berapa orang dah? Isteri baru seorang, dan terus seorang tu insya-Allah kan. Dia kata macam mana Ustaz boleh semangat macam tu? Saya kata nak buat macam mana? Ubat dia pada rajin ni, tu ya. Dan ubat dia kita kena tahu kita ni nak apa sebenarnya. Mai keluar daripada negara kita, pergi duduk di musafir dan sebagainya, kita nak buat apa? Main nak mengaji kan? Bukan main nak belek bini. Main nak mengaji. Dan tu bukan tujuan kita pun nak pergi sana tengok boleh kahwin. Tak apalah, alhamdulillah. Itu dah rezeki kita pada waktu tersebut. Tapi jangan tinggal hadaf dan tujuan asal kita tadi nak mengaji. Kita mau terima kasih Ustaz.
Jadi ubat dia pada Ustaz, ubat dia rajin. Satu saja. Malah ni tak ada ubat dah, mereka rajin dia. Bagi pilah Panadol ke, ubat turun daripada langit ke. Nah, malaikat Jibril suap dalam mulut rajin pun tak jadi juga kalau hang memang pemalah. Jadi itu ubat dia. Mai jumpa kita tanya pandangan, pas-pas tu tak jumpa terus. Pi mana Pak Long ni? Balik Malaysia dah. Kenapa? Kerana duit tak ada, kata dia. Ni dalam hati ni tak ada yakin pada Allah Taala. Dah kamu kahwin. Kamu kena yakin dengan Allah Taala. Nak, ni kamu nak kahwin sangat. Lepas tu nak tinggal pengajian kamu. Ni apa tujuan ni? Kamu nak apa sebenarnya? Nak ilmu ke nak bini? Nak bini boleh, kahwin tak ada masalah, tapi jangan tinggal mengaji. Itu tujuan kamu. Itu yang sepatutnya diambil perhatian. Faham? Saya pesan ni kepada adik-adik kita ni yang duduk di depan kita ni, jangan duk fikir lagi benda-benda yang difikirkan oleh orang-orang dewasa. Cukup tumpu dengan pengajian kita. Yang hafal Quran, tumpu bagi habis 30 juzuk. Tu tujuan kita masuk tahfiz. Ni tahfiz duk tahfiz, tujuan dia apa? Nak mengaji, hafal Quran. Bagi habis 30 juzuk. Tu tujuan kita. Ambil syahadah. Ingat betul. Tu baru tahfiz. Nampak? Masuk tahfiz tu tujuan dia. Boleh. Jadi berbeza ketika umurmu remaja, tanggungjawab tidak sebanyak dewasa. Kita tak banyak tanggungjawab lagi pada waktu sekarang. Bila dah mula ada tanggungjawab, bila dah kahwin, isteri tadi mengandung. Bila dah mengandung, kena ada anak. Bila dah ada anak, dah mula tanggungjawab dia bertambah seorang lagi. Kemudian anak sakit, isteri sakit, nak kena pergi hospital, klinik dan sebagainya. Kena keluar duit. Nah, sebab tu kena susun betul-betul masa kita dengan pengajian. Saya alhamdulillah di Mesir, walaupun dah kahwin, anak masa tu dah 2-3 orang, tapi orang rumah alhamdulillah dia faham. Kata saya ni mengaji. Lepas tu waktu saya hantar isteri dengan anak-anak saya pergi duduk di kampung, di Mansurah, lebih kurang 3 jam daripada Kahirah. Yang saya pernah boleh pergi ke Kahirah, ke Mansurah hanya seminggu sekali saja saya boleh pergi. Saya beritahu dah kat orang rumah saya, boleh ke? Duduk macam ni tak apa ke? Saya duduk di Kahirah, mereka duduk di Mansurah. Dia terpaksa kena jaga anak-anak. Sebab apa? Sebab saya ada tugas saya di Kahirah. Saya kena mengaji, saya kena mengajak, saya ada ruak jawi, saya ada tanggungjawab saya. Jadi macam mana tak apa? Dia kata tak apa. Yang penting anak-anak boleh hafal Quran, dia kata. Boleh kenal Quran. Apa alhamdulillah dah. Tak apa. Dia boleh sanggup duduk. Dia yang urus anak-anak pagi-pagi bangkit. Lepas tu sekali nak balik nak masak pula. Lepas tu nak keluar pergi hantar anak pula pagi-pagi. Sekali dia pun pergi mengaji Quran juga. Lepas tu sekali tengah hari pergi ambil pula. Saya tak nak bayang macam mana. Tapi dia boleh duduk. Dan jiran-jiran pun bagus, baik. Tak ada masalah. Dia kata tak apa. Saya kata tak apa. Alhamdulillah. Macam tu pun nak nikah 2 lagi. Si cara tu. Cara tarik balik tak ni. Faham tak? Jadi kalau nak berkeluarga boleh, tak ada masalah, tapi letak kita punya hadaf kita yang paling utama tu apa? Kita nak apa sebenarnya? Kamu pergi ke Mesir buat apa? Kamu pergi mengaji di pondok buat apa? Saya nak ilmu, bukan nak pergi cari anak dara orang. Nah, kan pergi pondok sebab nak tengok anak dara pondok hak segak-segak. Lepas tu balik kenen, lepas tu lah kali menikah. Hak tu je. Tapi tak apa-apa. Sebab tu jangan macam tu. Tuntut ilmu kena sungguh-sungguh. Gemar bertangguh dan panjang angan-angan, ini penyakit hendaklah dielakkan. Jadi orang yang suka bertangguh, sat-sat, nantilah dulu saya mengaji, nanti saya mengaji. Jangan macam tu. Terus mengaji. Kita ni kalau suka bertangguh, tengok-tengok tok guru yang kita nak pergi mengaji tadi meninggal. Kan lepas tu kita pun mula menyesal. Kata rugilah dulu tak pernah pergi kelas tok guru tadi. Saya begini kadang-kadang duk pi kat belah Kuala Lumpur, tu pun orang duk tanya lagi, Ustaz bila nak mai ikut kawasan kami? Padahal di Kuala Lumpur dah tu. Dia nak kena saya pi tempat dia dulu baru dikira bertemu dengan saya. Padahal kita dah pi dah Kuala Lumpur. Kita dah pi dah di tempat-tempat yang dekat dengan mereka. Tak, dia tanya lagi, bila nak mai tempat saya ni? Bila nak mai tempat saya? La ilaha illallah. Jadi saya ni nak kena pi atok semua lah. Kena nak raih semua ni kena atok semua masjid nak kena pi. Macam dekat Penang lah. Kalau mai ke sini, saya kata mai ke sini. Dah kalau kata nak mai jumpa dengan saya, mai ke sini je lah. Bila nak mai tempat saya ni Ustaz? Dia tak mai. Lepas tu dia ajak saya pergi tempat dia. Dia tak mai-mai pun.
Cuba main tengok. Dah ada ni Penang bukan besar mana pun. Dah dekat Pedu tu dah satu dah. Jauh. Dia kata jauh sangat Ustaz nak pergi. Dah kita main dekat tempat dia. Jauh Ustaz dekat 10 kilo kau nak pergi. Pang lagi ha. Tu dia nak kira macam tu noh. Hei, peliklah. Baik.